Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Amira binti Jamaluddin dari kelas DS 2.2. Yang dirahmati pensyarah Puan Norma binti Mat Hasan dan Puan Salbiatun binti Abdul Rashid. Hari ini saya akan membentangkan apresiasi seni berdasarkan teori kritikan seni Feldman. Yang pertama adalah seni barat. Saya memilih karya bertajuk The Water Lilies. The Water Lilies dihasilkan oleh Claude Monet iaitu pada tahun 1919 menggunakan media oil on canvas dan dipamerkan di Metropolitan Museum of Art, New York City. Penjelasan karya. The Water Lilies adalah lukisan yang dihasilkan oleh pengkarya impresionis seni barat daripada Perancis, Claude Monet. Lukisan ini adalah salah satu daripada lebih 250 siri lukisan water lily yang dihasilkan oleh beliau. Karya ini dihasilkan pada tahun 1919, 7 tahun sebelum kematiannya, iaitu pada tahun 1926. Lukisan ini menggambarkan kolam yang mencerminkan bunga teratai di atas permukaan kolam di kebun rumahnya. Deskripsi dan analisis karya. Dalam karya ini, Monet menggambarkan sebuah kolam yang ditumbuhi bunga teratai dan daun-daun serta tanaman yang menghiasi pinggiran kolam. Tanaman-tanaman ini memberikan refleksi di permukaan kolam dengan warna kehijauan, dan terdapat gaya realistik yang dapat dilihat dalam karya ini, di mana pengkarya telah menggambarkan situasi kolam yang sebenar. Dalam penghasilan karya ini, Claude Monet telah memberi penekanan kepada asas seni reka seperti unsur warna, ruang, jalinan, kepelbagaian, irama dan pergerakan. Bagi analisis pula, unsur garisan yang dapat dilihat dalam karya ini menunjukkan garisan halus, kasar dan beralun. Garisan-garisan beralun dapat dilihat pada permukaan kolam yang menggambarkan pergerakan air kolam. Fokus utama dalam karya ini adalah dari segi sapuan berus yang menolak dan menggabungkan warna pada refleksi kolam dan menampakkan unsur seni abstrak. Warna yang digunakan menunjukkan gambaran bunga teratai yang jelas dan garisan kasar yang memberikan unsur jalinan pada bunga teratai. Seterusnya adalah interpretasi dan penilaian. Bagi interpretasi, karya Water Lilies ini menggambarkan emosi atau suasana yang tenang. Warna suam yang digunakan menggambarkan suasana yang tenang di sekeliling kolam bunga teratai itu. Bunga teratai itu dilihat indah meskipun tumbuh di kolam yang berlumpur di antara semak dan lalang. Karya ini bertemakan alam semula jadi. Warna lukisan didominasi oleh warna hijau dan kuning. Bahagian gelap dan terang dikomposisikan secara harmoni yang menimbulkan sensasi warna yang menyenangkan. Teknik lukisan menggunakan teknik impasto. Cat yang disapu berlapis-lapis menghasilkan jalinan tebal yang membuat lukisan tersebut nampak seperti hidup. Penilaian pula, karya ini telah menunjukkan kualiti yang tinggi dalam penghasilannya dari segi warna dan sapuan berus pada latarnya serta ketelitian kesan warna dan jalinan pada bunga teratai yang kelihatan timbul di atas permukaan air. Karya seterusnya adalah seni oriental iaitu tembikar dinasti Cina. Saya memilih tembikar dinasti Cina ini kerana ini adalah salah satu tembikar dinasti Cina iaitu pada dinasti Zhou. Tembikar ini dilapisi oleh lapisan gelis yang terang. Penjelasan karya. Barang seramik Cina menunjukkan satu perkembangan yang berterusan sejak tempoh pra-dinasti dan merupakan salah satu bentuk yang paling penting dalam seni Cina. Cina kaya dengan bahan-bahan mentah yang diperlukan untuk membuat seramik. Jenis pertama seramik telah dibuat semasa zaman Paleolitik. Seramik Cina terdiri daripada bahan-bahan pembinaan seperti batu bata dan jubin, iaitu seterusnya tembikar, kapal yang dilepaskan dalam unggun api atau tanur, dan seterusnya kepada yang canggih iaitu porselin Cina, barang yang dibuat bagi istana maharaja. Deskripsi dan analisis. Dalam karya tembikar ini,
Terdapat unsur-unsur seni yang digunakan seperti garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna dan ruang. Prinsip rekaan juga digunakan semasa penghasilan karya tembikar ini seperti imbangan, kesatuan, pengulangan dan pergerakan dan juga keseimbangan. Analisis. Tembikar dinasti Zhou mempunyai lapisan glaze yang terang pada permukaan tembikarnya, manakala tembikar zaman Wang Saha menggunakan glaze kelabu kekuningan yang diperbuat daripada timah hitam untuk menambahkan kualiti tembikar. Seterusnya adalah interpretasi dan penilaian. Interpretasi, kebanyakan tembikar Neolitik yang terbaik di dunia datangnya dari negara China. Sebagai contoh, tembikar zaman Maharaja Yiso dan Shun berwarna kemerah-merahan dengan perhiasan hitam. Bentuk tembikarnya yang popular ialah bentuk pasu bermulut tebal dan berbadan kecil. Untuk penilaian, bagi penilaian dan pertimbangan tertumpu kepada unsur seni jalinan yang terdapat pada luar tembikar. Jalinan tersebut menimbulkan rupa, ruang dan bentuk hasil daripada motif-motif flora pada tembikar tersebut. Karya seni tembikar ini juga menonjolkan prinsip rekaan seni, iaitu pergerakan daripada hasil bentuk motif yang berulang-ulang. Seterusnya adalah seni alam Melayu, iaitu lukisan prasejarah. Seperti yang kita lihat di sini adalah rock painting di Gua Tambun, Perak. Penjelasan karya. Rock painting atau lukisan prasejarah adalah sejenis seni dan juga merupakan warisan negara yang membuktikan wujudnya penempatan awal di kawasan tersebut pada zaman dahulu. Gua Tambun terletak di kawasan bukit-bukit Batu Kapur di Bandaraya Ipoh, negeri Perak, Malaysia. Lukisan ini adalah lukisan yang paling awal ditemui dan dihasilkan oleh manusia sejak zaman batu lagi. Bagi deskripsi, di dalam Gua Tambun ini tersimpan satu rahsia yang bernilai, iaitu lukisan-lukisan purba yang dipercayai sejak zaman Neolitik yang berusia kira-kira 3,000 hingga 4,000 tahun dahulu. Terdapat lukisan yang dilukis seakan-akan gambar aktiviti perburuan binatang dengan menggunakan lembing. Lukisan lama yang berharga ini termasuklah lukisan orang asli purba, rusa, pelanduk, kura-kura dan dugong. Gua Tambun ini terletak berdekatan dengan campsite Putra Tambun, Ipoh. Analisis. Karya lukisan ini menonjolkan unsur seni garisan, rupa, jalinan dan bentuk motif flora dan fauna yang menarik. Garisan, titik-titik lorekan dan gurisan digunakan untuk menghasilkan lukisan-lukisan ini. Media dominan ialah media kering seperti pensel dan arang untuk mendapatkan kesan rupa dan bentuk ilusi pada sesuatu permukaan. Bagi interpretasi pula, kebanyakan karya lukisan di dinding gua menggunakan gaya yang sama, iaitu imej binatang digambarkan dengan kualiti garisan ringkas dengan komposisi yang hampir sama, iaitu memanjang dan berkumpulan. Sebagai contoh, lukisan yang dihasilkan adalah berdasarkan aktiviti perburuan binatang dengan menggunakan lembing oleh orang asli purba yang memburu haiwan seperti rusa dan pelanduk. Sesetengah teori memegang bahawa lukisan gua mungkin mempunyai cara komunikasi dengan yang lain, sementara sesetengah teori dianggap bertujuan untuk agama dan upacara. Bagi penilaian dan pertimbangan tertumpu kepada penggunaan unsur seni dan prinsip rekaan yang menarik telah menjadikan karya lukisan ini menarik. Unsur seni rupa yang dilukis berulang-ulang telah menimbulkan suasana pergerakan pada haiwan pelindung yang bergerak. Penggunaan media kering seperti batuan telah menggambarkan pada waktu tersebut pengkarya mempunyai pengetahuan tentang media serta bahan. Seterusnya adalah seni Malaysia, iaitu Coconut Plantation, Don. Saya memilih tajuk ini adalah tajuk daripada karya daripada Abdullah Arif, iaitu pada 1948, menggunakan cat air, menggunakan gaya romantic English style dan control brush stroke, iaitu penggunaan sapuan berus yang terkawal. Penjelasan karya. Coconut Plantation Don merupakan salah satu karya Abdullah Arif yang terkenal dalam industri seni alam Melayu.
Karya ini dihasilkan menggunakan cat air pada tahun 1948. Karya ini menggambarkan suasana di ladang pokok kelapa. Karya ini mengambil gaya romantis Inggeris dengan sapuan berus yang terkawal. Deskripsi. Dalam karya ini, Abdullah Arif menggambarkan suasana ladang pokok kelapa di Tanah Melayu pada tahun 1948. Karya ini menunjukkan suasana waktu fajar, iaitu ketika terbitnya matahari. Beliau menggambarkan hal benda dengan teliti seperti pokok kelapa dan suasana suam matahari terbit. Hal benda yang utama dalam karya ini adalah pokok kelapa dan ianya dapat ditonjolkan dengan baik. Gaya yang digunakan oleh pengkarya ialah gaya romantis Inggeris dan sapuan berus yang terkawal. Bagi analisis pula, penekanan kepada asas seni reka iaitu unsur seni seperti warna, garisan, bentuk dan ruang. Unsur garisan dapat dilihat pada batang pokok kelapa dengan jelas seperti garisan nipis dan tebal. Unsur warna juga digunakan dalam karya ini seperti warna sejuk dan warna neutral. Unsur bentuk yang terdapat dalam karya ini ialah seperti figura, pokok, rumah dan sebagainya. Bentuk yang utama dalam karya ini ialah pokok kelapa. Elemen ruang juga diterapkan dalam karya ini. Penyusunan pokok-pokok kelapa menunjukkan ruang yang selesa antara satu sama lain. Teknik yang digunakan oleh pengkarya untuk menghasilkan karya ini ialah teknik basah atas basah. Penggunaan media cat air dalam karya ini bersifat lutsina dan lembut. Seterusnya adalah interpretasi dan penilaian. Bagi interpretasi, pengkarya meluahkan keindahan alam sekitar dalam karyanya. Beliau juga menggambarkan suasana ladang pokok kelapa dengan begitu indah. Pengkarya telah membawa makna dan nilai kemakmuran negara melalui karya ini. Beliau juga meluahkan perasaan dan mood beliau yang stabil melalui karya ini. Penggunaan berus yang terkawal menjadi bukti kepada penyataan ini kerana sapuan berus yang terkawal hanya boleh dihasilkan apabila pengkarya berada dalam mood yang stabil. Karya ini juga menyampaikan mesej bahawa kemakmuran negara adalah satu asbab kemajuan negara. Oleh itu, karya ini menjadi salah satu karya yang memberi informasi yang positif kepada penonton dan pengkritik. Penonton juga dapat merasakan rasa sejuk dan nyaman di perkampungan yang tiada sebarang pencemaran. Sekian, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.